Okay, bersama saya hari ni Kristina di slot yang sama, Sirah Time pada jam 4.30 petang. Macam biasa kita di Arayan Hijrah Global Sendirian Berhad. InsyaAllah hari ni saya akan sambung masih Sirah dengan saya masih Sirah, tapi berkenaan dengan sebelum kita baca doa dulu. Okay, kita baca doa terlebih dahulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Cika. Okay, jadi hari ni saya akan bagi anda task. Siapa yang cepat-cepat lah kan, untuk teka kisah apa yang saya akan kongsikan hari ini. Okay, kisah apa yang akan saya kongsikan hari ini. Sementara tu kita tunggulah yang lain masuk. Okay, sementara tunggu tu, cuba teka hari ni saya akan kongsikan tentang kisah apa. Saya tak bagi clue pun semalam kan. Saya tak bagi clue langsung semalam, tapi kita cuba. Okay, komen kat bawah dekat live ni kalau anda rasa-rasa macam boleh teka apalah tajuk saya hari ni kan. Okay, saya nak mula dan saya nak bagi anda teka. So dengarkan lagu ni. Okay, saya akan buka lagu dan anda teka kisah apa yang saya nak kongsikan hari ni. Dengarkan lagu ni dan teka apa yang saya nak cerita tentang hari ni, tentang sirah hari ni. Boleh teka hari ni saya nak cerita tentang kisah apa. Okay, okay, sampai situ je. Kalau kita dengar sampai habis, lama. Okay, jadi macam anda semua dengar, kita akan saya akan berkongsi tentang kisah biografi Nabi Muhammad SAW, insya-Allah. Okay, so stay tune, dengarkan. Mana yang free anda boleh stay dengan live Arayan Hijrah. Okay, kalau boleh yang dari Facebook boleh kongsikan. Okay, yang tonton live kita dari Facebook boleh share dan bolehlah ajak kawan-kawan tengok sekali. Okay, semua IG pun boleh share kan. So share dekat kawan-kawan. Okay, okay, ya betul, alhamdulillah, betul. Hari ni kita nak kongsikan tentang kisah Nabi Muhammad SAW, junjungan besar kita, baginda Nabi Muhammad. Okay, jadi hari ni kita pergi kepada basic balik lah. Kita ingat balik. Okay, sebab ada benda yang mungkin kita terlupa tentang Nabi Muhammad kan. Dia punya pribadi dia, macam mana dilahirkan, bila dilahirkan, apa jadi waktu tu. Okay, jadi macam semua orang tahu daripada sekolah rendah, bukan sekolah rendah saya rasa, daripada sekolah tadika,
mesti cikgu-cikgu ada ajar tentang Nabi Muhammad SAW lah. Yalah, semestinya kita perlu tahu. Okey. Biografi Nabi Muhammad SAW. Okey. Nama penuh baginda Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okey, sebenarnya panjang lagi. Kalau ikutkan panjang lagi rantaian namanya. Tapi saya nak anda tahu yang itu dulu. Kalau ada yang tengah tengok live ni sekarang yang mungkin free, yang boleh dapatkan buku nota ke untuk catat, boleh pegang dan catat. Sebab kita, orang kata kalau kita banyak menulis lagi, kita banyak mengingat daripada kita dengar saja. Dia menulis lebih efektif untuk kita ingat dalam kepala. Okey. Jadi seterusnya, baginda dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Pada hari apa? Pada hari Isnin. Okey, dalam tahun dalam kalender Masihi, dalam kalender Masihi baginda dilahirkan pada 20 April 571 Masihi. Okey, pada waktu baginda dilahirkan tu, pada waktu subuh lah. Okey. Macam yang anda tahu, mungkin yang anda ingat kan, bagaimana baginda lahir pada waktu tu, apa yang berlaku kan. Kalau nak dikaitkan dengan baginda ni, sebenarnya hari Isnin baginda lahir. Banyak lagi perkara yang berlaku pada hari Isnin yang berkait dengan Rasulullah SAW. Okey. Yang mana berlakunya pada hari Isnin juga Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kalau anda ingat. Itu satu. Lagi satu tentang perletakan Hajarul Aswad, di mana ada beberapa kaum daripada Bani Hashim, Makhzum, lagi apa lagi? Auf, Bani Adi, mereka tu semua berebut untuk menentukan siapa yang perlu meletakkan Hajarul Aswad, kan? Betul tak? Ingat lagi tak? Kenapa Hajarul Aswad tu boleh terjatuh waktu tu? Sebabnya pada waktu tu berlaku banjir besar, sampai kan dinding-dinding Kaabah ni dah rosak lah kiranya. Jadi mereka nak perbaiki balik semula Kaabah, dan Hajarul Aswad pula dah terjatuh. Jadi waktu tu lah mereka berbincang macam mana lah kan, macam mana nak, betul, ya betul, AIZ, betul, banjir, pada waktu banjir, betul. Okay, jadi mereka fikir macam mana lah nak tentukan siapa yang perlu mengangkat Hajarul Aswad ni. Jadi dapat solutionnya, mereka simpulkan bahawa siapa yang datang masuk ke area Kaabah tu awal, yang paling awal sampai, dia lah yang akan meletakkan Hajarul Aswad. Jadi sesampainya dekat kawasan Kaabah tu, ternyata Nabi Muhammad SAW lah yang masuk dulu kan. Tapi Nabi Muhammad SAW, dia tak, orang kata, ya betul, masjid. Tapi Nabi Muhammad bila dapat untuk mengangkat, maksudnya macam letakkan semula Hajarul Aswad tu, dia tak pentingkan diri, malah dia letakkan sehelai kain dan dia letakkan Hajarul Aswad kat atas tu, dan setiap bani-bani, orang kata macam wakil daripada bani-bani berikut, untuk pegang setiap bucur kain. Jadi sama-sama boleh angkat, dan kemudian Nabi Muhammad SAW lah yang pegang Hajarul Aswad tu, dan kemudian letak semula ke tempat asalnya. Begitulah, itulah yang berlaku pada hari Isnin juga, yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Okey, betul, bagus. Aizat ni saya rasa mesti lagi, kiranya macam lagi tahu banyak daripada saya, insyaAllah. Lain kali kalau kita ada perkongsian lagi, boleh kongsi juga. Okey, kalau ada apa-apa yang saya tertinggal, insyaAllah. Okey, jadi seterusnya, apa lagi berkenaan dengan waktu Nabi Muhammad SAW dilahirkan, apa lagi yang berlaku? Okey, jom kita tengok semula lirik yang didengarkan dalam lagu. Kalau anda yang mula-mula masuk tadi, anda akan dengar yang saya ada kongsikan dan buka lagu daripada Raihan, iaitu
lagu Nabi Anak Yatim. Okey. Jadi sekejap ya. Saya buka jap lirik dia. Jadi kita boleh perjelaskan lagi lah apa yang berlaku pada waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Okey. Okey. Jom kita tengok. Okey. Dalam lirik ni, kalau anda semua dapat buka dan cari, okey. Tak apa, insya-Allah. Aizat pun saya pasti anda banyak tahu. InsyaAllah lepas ni kita belajar sama-sama, dengarkan banyak lagi perkongsian tentang apa-apa sahaja yang berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW dan kita berkongsi sama-sama. Okay? Okay. Dalam lirik yang saya dengarkan tadi kepada anda, okay, dikatakan Nabi Muhammad namanya lah, ibunya bernama Aminah. Okay? Ibunya bernama Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf. Okay, take note tau, take note. Okay. Okay. FB yang daripada FB ada ke? Ada orang ke? Kalau ada boleh share kepada kawan-kawan ke, dan share je live ni. Okay. Okay, kita teruskan. Oh, saya tertinggal satu benda. Tadi kita dah tahu dia punya baginda punya tarikh lahir, dan seterusnya tempat lahir baginda Nabi Muhammad SAW dekat mana? Iaitu di rumah Abu Talib di Mekah Al-Mukarramah. Okey. Dan pada waktu kelahiran Nabi juga, iaitu pada tahun gajah. Tahun gajah. Pada tahun gajah ni ada berlaku peristiwa di mana tentera bergajah Abrahah menyerang kota Mekah. Kenapa? Kerana mereka nak takluk kota Mekah ni. Dan berlakulah kejadian di mana ada satu makhluk yang Allah datangkan daripada syurga dan menurunkan batu-batu daripada neraka ke atas tentera Abrahah. Okey. Kalau anda masih ingat. Okey. Jadi, apakah nama binatang tersebut? Soalan saya. Okey, sila jawab di komen. Okey. Okey. Jadi, seterusnya, nama bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu nama penuh? Okey. Kalau saya tanya, memang lambatlah respon kan? Okey. Jadi, nama bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baik. Itu nama bapa baginda. Seterusnya, nama ibu baginda iaitu Aminah lah yang saya sebut tadi. Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf. Okey. Kalau nak diceritakan di sini memang panjang lagi sebenarnya, nama Nabi Muhammad, nama bapa Nabi Muhammad dan nama ibu Nabi Muhammad SAW. Okey, ya betul. Ababil, burung ababil. Okey, take note. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengasuh baginda Nabi Muhammad SAW. Okey, siapakah pengasuh Nabi Muhammad SAW? Pengasuh pertama. Okey, pengasuh pertama baginda Nabi Muhammad SAW ialah Barakah Al-Habsyiyah. Pasti anda semua tak pernah dengar. Kalau untuk kebiasaan, orang selalu sebut Ummu Aiman. Nama pengasuh pertama Nabi adalah Ummu Aiman. Okey, Ummu Aiman. Yang tu biasa orang dengar. Jadi, yang kedua, ibu susuan pertama adalah Suwaibah. Siapa Suwaibah? Suwaibah ni adalah hamba kepada bapa Nabi Muhammad SAW lah. Okey. Seterusnya, ibu susuan yang kedua. Siapakah dia? Ibu susuan kedua. Okey, ibu yang menyusukan Nabi Muhammad yang pertama tentulah ibu baginda sendiri iaitu Aminah kan. Dan ibu susuan pertama yang selain ibu kandungnya adalah Suwaibah. Dan ibu susuan yang kedua adalah Halimatus Sa'diyah. Okey, Halimatus Sa'diyah.
yang mana nama sebenarnya adalah Halimah binti Abu Zuwaid As-Sa'diyah. Iya, betul, betul. Betul Mas Azimah. Okey. Jadi Ummu Aiman tu tadi, Ummu Aiman tu hamba kepada bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Suhaibah tu pula adalah hamba kepada Abu Lahab. Okey. Betul, betul, betul. Bagus. Okey, seterusnya kita bercerita tentang apa lagi? Okey, kita tengok balik lirik lagu yang saya buka. Kalau anda sangat gemarkan muzik-muzik, suka mendengar, tak suka membaca, saya suggest untuk anda dengarkan lagu Raihan, Nabi Anak Yatim. Anda boleh dengarkan dan dalami kisah Nabi melalui lagu ni lah. Orang kata lebih mudah. Kadang-kadang dengar tu lebih mudah daripada membaca kan, lebih mudah faham. Okey. Tapi menulis pun perlu. Okey. Okey, saya baca seterusnya dalam lirik lagu ni, okey. Okey. Semasa di dalam perjalanan pulang dari makam, suaminya Aminah jatuh sakit dia buat kembali ke alam baqa. Tinggallah Nabi seorang diri, hilanglah insan yang dikasihi, tinggallah Nabi seorang diri mengajar hidupnya berdikari. Macam itulah diceritakan dalam lagu ni, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehilangan bapanya. Ketika bila? Ketika bila tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehilangan bapanya? Ketika waktu bila? Okey. Lagi kita sambung. Okey, untuk pada kelahiran Nabi tadi, kalau anda semua mendalami kisah kelahiran Nabi, ada sesuatu yang lain juga berlaku di mana terpadamnya api Majusi. Kalau anda tahu, api biara Majusi tu dah lama dah menyala hidup sampainya kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, terpadam api biara Majusi tu. Sampai macam tu sekali. Orang kata mukjizat yang Allah berikan, yang Allah kurniakan kepada Nabi. Nak katakan bahawa inilah Nabi yang terakhir dari segala Nabi yang ada. Gitu. Waalaikumsalam. Okey. Dan kemudian runtuhlah, terpadam api biara Majusi. Macam tu lagu dia. Runtuhlah istana Kisra Parsi. Runtuhlah istana Kisra Parsi. Dan kemudian Mekah diterangi cahaya putih. Kan? Pernah dengar kan? Kelahiran Nabi tu sampaikan buat Mekah tu diterangi dengan cahaya. Sebab apa? Sebab kelahiran baginda yang sangat-sangat dimuliakan Allah. Okey? Okey. Jadi, ada apa-apa soalan lagi ke? Kalau ada soalan boleh tanya, insya-Allah saya akan jawab. Kalau tak, kita akan sambung ke live yang seterusnya ke, kan? Okey, sebab kita nak fokus untuk satu topik je hari ni. Kalau saya rasa macam soalan tu boleh dikaitkan dengan topik untuk live akan datang, insya-Allah saya akan jawab lah. Okey. Masya Allah, soalan daripada Nurliana. Okey, soalan macam ni, bagi saya cerita dulu pasal kisah sirah Nabi ni dulu, okey? Okey, nanti akhir-akhir nanti saya akan jawab, insya-Allah. Okey. Ni sejarah kisah kehidupan Nabi pula saya akan sambung, okey, yang mengikut umur baginda. Okey, pada umur 5 tahun Okey, pada umur 5 tahun, apa yang dilalui oleh baginda? Okey. Pada 5 tahun berlakunya peristiwa di mana
Nabi punya dada Nabi dibelah oleh dua malaikat. Yang mana untuk cuci dalam dada Nabi ni, macam itulah pada usia baginda 5 tahun. Okey. Dan seterusnya pada usia baginda 6 tahun pula, ibunya Aminah binti Wahab jatuh sakit dan meninggal dunia di Abwa. Yang mana Abwa ni adalah sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Okey. Dan seterusnya, lepas peninggal ibu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, baginda dipelihara oleh Ummu Aiman lah, yang tadi saya sebutkan, hamba perempuan kepada bapa Rasulullah SAW. Waalaikumsalam. Yang menonton live di Facebook di Arayan Hijrah, page Arayan Hijrah, anda boleh sharekan live ni, okey? InsyaAllah kita kongsi ilmu sama-sama. Okey. Pada 6 tahun setelah ibu baginda meninggal, baginda dijaga oleh Ummu Aiman. Dan pada usianya 8 tahun, datuknya pula meninggal dunia. Nampak tak betapa orang kata pada usia Nabi ni, di zaman sekarang sangat sukar untuk seorang budak lalui orang kata ujian seperti itu. Bapa dah tak ada, ibu pula jatuh sakit dan meninggal dunia, kemudian datuknya pula meninggal dunia. Dan kemudian setelah datuknya meninggal dunia, baginda Nabi Muhammad SAW dijaga oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Okey, itu pada usia 8 tahun. Seterusnya pada usia 9 tahun. Pada usia 9 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama bapanya Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusan macam berdagang lah. Orang tahu Syam ni adalah tempat yang terkemuka di mana orang menjual barang dagangan mereka, macam tu. Okey. Pada usia 20 tahun pula, Nabi ni sangat hebat. Pada usia muda lagi dia dah lalui macam-macam dah kena pergi macam-macam tempat, dah kena belajar itu dan ini. Jadi kita yang mana masih muda, insya-Allah cuba dalami kisah Nabi dan cuba orang kata bersusah-susah pada usia muda ni. Bersusah-susah untuk kita rasa apa? Untuk kita rasa syukur, untuk kita rasa macam, ya Allah, aku sekarang pada usia sebegini aku dah lalui macam ni. Cuba fikirkan Nabi pada zaman dulu, lagi apa orang kata, lagi mencabar ujiannya. Tapi nak dikatakan zaman sekarang pun mencabar ujiannya. Sebab tu para sahabat sangat orang kata jealous dengan kita, sebab kita ada pada zaman ni. Okey, pada usia baginda 20 tahun, baginda terlibat dalam peperangan Fijar. Okey. Baginda menyertai peperangan tersebut dalam beberapa hari dan mengumpulkan anak panah sajalah, macam tu. Okey. Adalah kiranya macam adalah Nabi punya role dekat situ. Dah berkait dah, macam dah perlu orang kata dah ambil part dalam benda-benda yang serius, sedangkan baru umur 20 tahun. Okey. Seterusnya pada umur baginda Nabi Muhammad SAW umur 25 tahun, baginda bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan apa? Perniagaan. Barang Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah. Cuba teka, siapa Khadijah binti Khuwailid? Saya pasti ramai yang tahu, tapi Khadijah binti Khuwailid ni, okey, teruslah. Okey, Khadijah binti Khuwailid adalah isteri yang keberapa? Khadijah binti Khuwailid ni adalah isteri Nabi Muhammad SAW kan? Jadi baginda punya isteri ada berapa dan Khadijah adalah isteri yang keberapa? Okey,
nak cakap tentang baginda Nabi Muhammad ni selalunya macam banyak kita nak kupaskan, terlalu banyak. Sebab dalam setiap cerita, dalam setiap point tu ada kembangan ceritanya yang lain. Jadi tak seronok untuk kita share sekejap-sekejap. Tapi insya-Allah hari ni lagi 5 minit insya-Allah kita akan bersama di live. Okey. Lagi 5 minit. Okay, tadi saya share sampai umur 25 tahun. Okey, pada 25 tahun baginda pergi ke Syam lah untuk kali kedua atas urusan berdagang barangan Khadijah. Khadijah ni adalah orang kata usahawan wanita lah pada zaman dahulu. Memang sangat kaya, memang sangat orang kata berduit lah. Tapi Khadijah ni sedikit berusia, sedikit ke banyak berusia, lebih berusia lah berbanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya pada umur baginda 35 tahun pula. Tadi 25 tahun, sekarang 35 tahun. Okey, masa tu terjadinya peristiwa banjir besar melanda Mekah yang saya katakan tadi tu. Yang ada peristiwa Hajarul Aswad perlu diletakkan semula di tempatnya tu kan. Pada umur baginda 35 tahun berlakulah perkara tersebut. Okey, dan perkara tersebut berlaku pada hari Isnin. Okey, dan umur 40 tahun baginda menerima wahyu di Gua Hira sebagai pelantikan menjadi nabi dan rasul di akhir zaman. Macam mana tu? Macam mana baginda menerima wahyu tu? Surah apa yang berkait dengan penerimaan wahyu baginda waktu tu? Kongsikan. Siapa yang tahu? Komen kat bawah. Okey. Dan seterusnya pada umur baginda 53 tahun baginda berhijrah daripada Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Okey, bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Itu pada usia baginda 53 tahun. Dan yang terakhir pada 63 tahun baginda wafat. 63 tahun pada usia baginda 63 tahun baginda wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan dengan 8 Jun 632 Masihi. Dan pada hari Isnin juga baginda Nabi Muhammad tinggalkan kita pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Okey. Jadi untuk hari ni alhamdulillah anda semua rasa macam kurang ke? Kalau anda rasa kurang, anda boleh request untuk esok, insya-Allah kita kupaskan banyak lagi. Okey. Mungkin kita akan bersambung dengan topik yang saya katakan tadi, mungkin dalam yang lebih detail lah, contoh macam tentera Abrahah ke, tentang kisah, tapi kisah Hajar Aswad saya dah ceritakan kan. Okey, apa lagi, kisah apa lagi? Nabi menjadi pengembala kambing ke kan? Tapi tak banyak. InsyaAllah apa yang saya mampu saya akan selitkan nanti. Okey, esok kita akan sambung insyaAllah dengan memperkenalkan isteri-isteri Nabi ramai. Nabi bukan kahwin serentak ramai-ramai, tapi baginda sebab ada yang wafat, jadi baginda berkahwin lah kan. Okey, dan seterusnya anak-anak baginda. Okey. Okey, tadi ada soalan di IG. Tapi soalan ni agak sensitif, macam tak berkait dengan sirah kita. Tapi insya-Allah kita akan share video live yang kita buat live yang saya buat live hari ni di dalam Telegram. InsyaAllah kita akan kongsikan Telegram kita. Dalam tu ada video
live dan insya-Allah ilmu-ilmu yang kita boleh kongsikan dalam Telegram tu. Kalau anda boleh, saya tak pasti sama ada anda boleh reply ataupun tidak. Nanti saya akan open lah untuk soalan. Okay, jadi macam lebih proper kot kalau soalan kat situ ditanyakan dan kita share kat situ je. Kalau dekat sini kita nak fokus satu topik supaya nanti orang lain buka balik kita punya IG live, so dia tahu okay, ini kita cerita pasal, hari ni kita cerita pasal kisah baginda Nabi Muhammad SAW sahaja. Nanti orang tak confuse. Okay, InsyaAllah nanti kita akan kongsikan. Okay, jangan lupa untuk anda semua yang tak tahu, sebenarnya Arayan Hijrah ada YouTube channel. Anda boleh pergi subscribe dan like dan share kepada semua orang supaya semua orang tahu yang Arayan Hijrah Global Sdn Bhd ada YouTube channel. Okay, apa lagi, Facebook pun anda pergi follow, pergi Facebook page anda pergi like, follow. Okay, follow kita semua. Jangan terlepas apa-apa pun daripada kita sebab kita sentiasa akan memberi kepada anda yang terbaik insya-Allah. Okay, mana ada promo kita akan share kepada anda, semua kita akan bagi. Mana ada ilmu tajwid insya-Allah Kak Hana, Ustazah Hana akan bagi. Ustazah Hana akan share. Lagi apa lagi? Promo tentang Al-Quran, Arayan Hijrah insya-Allah Cik Dina akan kongsikan. Okay, dan orang kata watak utama lah dalam Arayan Hijrah ni semestinya Datin Nur Hafizah Saad. Okay, saya pasti anda sangat rindukan dia walaupun beberapa jam Datin tak live kan pasal anda rindu. Tak apa, InsyaAllah kita punya update selalu akan berterusan dan anda pun jangan lupa follow, like dan share kita punya semua platform lah, IG, YouTube, Facebook dan lain-lain, Telegram juga. Okay, InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada jam yang sama, hari yang berlainan. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam slot Sirah Time. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf tersalah terkurang. Okay, semua yang baik datangnya daripada Allah dan yang terkurang tu daripada saya sendirilah. Okay, jadi ada apa-apa lagi insya-Allah kita boleh berkomunikasi lagi dalam live yang seterusnya. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum semua.